Mula kelas sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat meneruskan lagi pengajian kita pada hari ini, hari Selasa 6 hari bulan 7. Dan untuk pada kelas kali ini kita akan belajar mata pelajaran sirah, mata pelajaran sirah bagi kelas tahun 4. Baik, insya-Allah hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang seterusnya, iaitu pelajaran yang ke-8. Hari ini kita nak baca, kita nak tengok kisah Nabi yang seterusnya, iaitu hari ini kita nak tengok, kita nak baca kisah tentang Nabi Lut alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam. Okey, pada muka surat 19, buka muka surat 19, kisah Nabi Lut alaihi salam. Baik, seperti biasa, ustaz nak kamu kena bacalah. Kamu baca, ustaz akan terang saja. Okey, untuk perenggan yang pertama, siapa nak baca? Okey, Al-Hakim baca perenggan yang pertama. Hakim, kenapa bunyi bising? Tak dengar suara kamu. Dengar bunyi bising, tak dengar suara kamu. Muka surat 19 Untuk Hakim, muka surat 19. Okey, baca Al-Hakim. Mic tu kamu dekat sikit. Kamu ambil mic tu dekat sikit mulut kamu. Earphone kamu tak ada mic. Nabi Lut alaihi salam seorang nabi dan rasul ditugaskan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Nabi Lut alaihi salam anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Baginda diutuskan untuk berdakwah di sebuah kota yang bernama Kota Sadum. Okey, terima kasih Al-Hakim. Baik, jadi Nabi Lut alaihi salam merupakan seorang nabi dan juga seorang rasul. Okey. Nabi Lut alaihi salam ni merupakan seorang nabi dan seorang rasul. Okey, ingat tak ustaz beritahu kat kamu tentang perbezaan antara nabi dan rasul? Siapa ingat? Siapa tahu perbezaan antara nabi dan rasul? Salah ingat salah? Okey, Salah beritahu salah apa dia? Perbezaan dia? Malaikat Tak, perbezaan antara nabi dan rasul. Apa beza nabi dan rasul? Nabi Allah beritahu tapi dia tak beritahu balik. Kalau rasul? Kalau rasul tak? Rasul Allah beritahu. Rasul apa dia? Tak dengar. Rasul Allah beritahu. Lepas tu, kalau nabi tak kena beritahu, rasul kena beritahu kat orang lain. Kalau nabi tak kena beritahu kat orang lain, rasul kena beritahu kat orang lain. Beritahu. Kena beritahu. Okey, baik. Pandai Salah, terima kasih. Okey, jadi seperti mana yang Salah cakap tadi. Okey, jadi perbezaan antara nabi dan rasul. Nabi bila mana dia dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak perlu bagi tahu dekat orang lain. Dia hanya mendapat perintah tu, dapat wahyu untuk diri dia sendiri. Dia sendiri je kena buat. Contoh, Allah perintahkan kepada Nabi tu untuk solat. Nabi tu kena solat seorang dia aja. Dia tak kena suruh orang lain solat. Itu Nabi. Tapi kalau Rasul, apabila dia mendapat wahyu, mendapat perintah, dia kena buat. Lepas tu dia kena bagi tahu dekat orang lain untuk buat juga. Contoh, Nabi tu dia mendapat perintah untuk solat. Seorang Nabi tu dia mendapat perintah untuk solat. Lepas tu dia juga ialah seorang Rasul. Jadi, bila mana dia kena solat, dia pun kena bagi tahu dekat orang lain supaya untuk solat. Supaya
menunaikan solat. Itu beza Nabi dan Rasul. Nabi ni bila dapat wahyu untuk diri dia sendiri sahaja. Dia tak kena beritahu orang lain untuk buat. Tapi Rasul apabila mendapat wahyu, dia kena buat dan juga dia kena beritahu dekat orang lain untuk buat. Itu beza Nabi dan Rasul. Bila sebut Rasul, semestinya Rasul tu ialah Nabi. Bila sebut kata Rasul, Rasul juga merupakan Nabi. Tapi bila sebut Nabi, Nabi ni belum tentu lagi dia Rasul. Faham? Nabi belum tentu dia ialah Rasul. Tapi Rasul sudah tentu dia ialah Nabi. Okey. Faham? Macam Nabi Lut ni dia Rasul. Bila Nabi Lut ni Rasul, dia juga merupakan Nabi. Contoh ada Nabi Khidir. Okey, Nabi Khidir. Ada seorang Nabi namanya Nabi Khidir. Nabi Khidir ni dia ialah seorang Nabi saja. Tapi dia bukan seorang Rasul. Kiranya perbezaan antara Nabi Khidir dengan Nabi Lut ni, Nabi Khidir ni bila dapat wahyu, dia buat untuk seorang dia saja. Dia tak kena beritahu ke orang lain. Nabi Lut ni pula bila dia dapat wahyu, dia kena beritahu ke orang lain. Sebab apa? Sebab Nabi Lut ni juga merupakan Rasul. Sebab itulah dia kena sampaikan wahyu ni dekat orang lain. Nabi Khidir ni dia Nabi je, dia bukan Rasul. Sebab itulah bila dia dapat wahyu, dia hanya buat untuk diri dia sendiri. Faham? Faham tak Ustaz cerita ni? Kan tak faham? Kan pening? Ustaz Nabi. Faham tak? Faham. Faham tak? Okay, Ustaz ulang lagi. Okay, beza antara Nabi dan Rasul, Nabi ni bila dapat wahyu, hanya dia kena buat seorang-seorang dia saja. Dia tak perlu bagi tahu dekat orang lain untuk buat apa yang dia dapat perintah tu. Manakala Rasul, bila dapat wahyu, dia kena buat. Lepas tu dia kena sampaikan dekat orang lain. Kena beritahu dekat orang lain untuk buat apa yang dia dapat tu. Contoh dia, contoh dia, Nabi Khidir. Nabi Khidir ni merupakan seorang Nabi. Seorang Nabi bernama Nabi Khidir. Dia merupakan seorang Nabi. Tapi dia bukan Rasul. Nabi Khidir ni bila dapat wahyu, dia kena buat seorang-seorang dia saja. Dia tak kena beritahu dekat orang lain. Contoh Nabi Lut ni juga dia Nabi. Tapi dia juga merupakan seorang Rasul. Jadi bila dia Rasul, dia juga merupakan seorang Nabi. Bila dapat wahyu, dia kena sampai dekat orang lain untuk buat apa yang dia dapat tu. Faham? Itulah beza antara Nabi dan Rasul. Okey, bila sebut kata Rasul merupakan seorang Nabi. Rasul merupakan seorang Nabi. Tapi Nabi bukan merupakan, Nabi ni belum tentu lagi dia Rasul. Nabi ni belum tentu lagi dia Rasul. Tapi Rasul sudah tentu dia ialah seorang Nabi. Okey, siapa ingat Ustaz pernah beritahu jumlah Rasul dan jumlah Nabi berapa orang? Okey, jumlah Rasul berapa orang? Siapa ingat jumlah Rasul ada berapa orang? Siapa ingat? Nyanyi dalam buat adat interest tu. Jumlah Rasul berapa orang? 330. 300 apa? Jumlah Rasul. Keseluruhan jumlah Rasul. 315. Jumlah Rasul ada 315. Ustaz, bukannya Rasul ada 25 ke? 315. 315. Jumlah Rasul 315. Tapi Ustaz, kami duk belajar Ustaz, jumlah Rasul ada 25 Ustaz. Ya, 25 tu yang wajib kita tahu. Rasul semua ada 315 orang. Tapi yang wajib kita tahu hanyalah 25 orang sahaja. Yang wajib kita hafal, yang wajib kita tahu 25 orang sahaja. Tapi sebenarnya jumlah Rasul ada 315 orang. Itu jumlah Rasul. Manakala jumlah Nabi ada 124,000 orang. Nabi ada 124,000 orang. Okey, Nabi ni termasuk dengan Rasul lah. Jumlah Nabi tu termasuk dengan 315 Rasul tu. Termasuk sekali dalam 124,000 tu. Jumlah Nabi ada 124,000 termasuk dengan jumlah Rasul yang ada 315 tu.
Nah, kiranya 315 Rasul tu termasuk dalam 124,000 orang Nabi. Banyak Nabi ni banyak. Sebab itulah kisah dulu, yang di mana kisah dulu Tok Guru kita cerita kan. Kaum Yahudi ni, orang Yahudi ni, mereka nak buat terjahat-terjahatnya. Mereka ni suka bunuh Nabi. Sampai ribuan Nabi mereka bunuh. 1000 lebih Nabi mereka bunuh. Nak buat kata mereka jahatnya. Orang Yahudi ni, berapa ramai Nabi yang mereka dah bunuh. 1000 lebih Nabi mereka bunuh. Maknanya Nabi ni ramai lah. Daripada 104,000 tu, 1000 lebih mereka bunuh Nabi tu. Orang Yahudi. Jahatnya orang Yahudi ni. Okay, itu perbezaan antara Nabi dan juga Rasul. Okay. Nabi Lut adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut ni anak saudara, akhirnya anak menakan kepada Nabi Ibrahim. Okey, jadi Nabi Lut alaihi salam ni diutuskan kepada satu kaum yang bernama, kaum tu nama dia kaum Sadum. Kaum Sadum. Kaum di kota Sadum. Kota tu nama kota Sadum. Dia berdakwah untuk satu kaum dan tempat tu bernama dia kota Sadum. Bernama kota Sadum. Itulah tempat di mana Nabi Lut alaihi salam berdakwah. Baik. Jadi umat nabi-nabi dulu ni, nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, mereka ni hanya diutuskan untuk satu tempat ataupun satu kaum saja. Contoh macam minggu lepas kita tengok Nabi Saleh, dia diutuskan untuk kaum apa? Nabi Saleh dia tinggal di tempat bernama Hijaz, dekat Syam. Dekat sebelah negeri Madian. Dia berdakwah di situ. Macam Nabi Lut ni dia berdakwah di kota Sadum. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ni baginda berdakwah untuk semua orang di atas muka bumi ni. Bukan setakat di Arab je, bukan setakat di Mekah, bukan setakat di Madinah, tapi untuk seluruh dunia, seluruh di bumi ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena berdakwah. Hebatnya Nabi Muhammad ni. Betapa besarnya amanah yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan Islam di seluruh dunia. Macam Nabi dulu tak? Nabi dulu satu tempat je, satu negara ataupun satu kampung je. Tapi Nabi Muhammad tak, untuk seluruh dunia. Seluruh negara. Okey, habis untuk tentang pengenalan sikit tentang Nabi Lut alaihi salam. Okey, kita tengok perenggan yang kedua. Siapa nak baca? Perenggan kedua, siapa nak baca? Muhammad baca Muhammad. Muhammad baca perenggan kedua. Hampir keseluruhan baca Muhammad. Ya Muhammad. Apa Ustaz? Muka surat 19. Muka surat tak tahu. Muka surat 19. Perenggan yang kedua. Kisah Nabi Lut alaihi salam. Tak. Kalau kebut jari. Ustaz. Hampir keseluruhan penduduk kota Sadum mengamalkan gaya hidup sengsang. Mereka melakukan dengan sama din dan jahit, iaitu lelaki dengan lelaki. Perbuatan ini merupakan amalan
lelaki yang Dilaknat. Allah. Dilaknat Allah. Nabi Lut alaihissalam merupakan Menyeru kepada menyeru kepada mereka agar menghentikan amalan tersebut sebelum menurunkan azabnya. Okey, terima kasih Muhammad. Okey, jadi apakah selalunya okey, terima kasih Muhammad. Selalunya umat-umat dahulu ni mereka selalu mengamalkan gaya hidup yang bertentangan ataupun berlawanan dengan syariat Islam. Macam yang umat Nabi Soleh alaihissalam yang kita banyak lepas, depa ni menyembah berhala, menyembah batu-batu, patung-patung batu. Jadi macam Nabi Lut ni pula, apakah perbuatan yang tak elok dia buat? Iaitu yang paling ketara sekali yang mereka selalu buat ialah bergaya hidup songsang. Apa yang dimaksudkan dengan gaya hidup songsang tu? Siapa tahu? Gaya hidup songsang, siapa tahu? Lelaki dengan lelaki bercinta. Pandai. Bayangkan. Okey. Dah abang kata betapa teruknya kaum Nabi Lut ni, depa laki suka kat laki, perempuan suka kat perempuan. Laki bercinta dengan laki suka kat laki. Laki kahwin dengan laki. Perempuan kahwin dengan perempuan. Geli tak? Kan bila dengar kita pun tahu. Bayangkan Solah ni suka dekat Hakim, bayangkan. Solah suka kat Hakim, Hakim suka kat Solah. Itulah budaya songsang yang mereka buat. Laki suka kat laki, perempuan suka kat perempuan. Jadi itulah yang mereka buat. Mereka ni bercinta dengan sama jenis. Lelaki cinta dengan perempuan, lelaki cinta dengan lelaki, perempuan cinta dengan perempuan. Jadi benda tu kita dengar, kita pun tak gemak dengar, tak gemak sebut. Kita pun geli nak sebut, betul tak? Laki suka kat laki. Geli ingat kan? Laki suka kat laki, perempuan suka kat perempuan. Jadi perbuatan ni merupakan amalan yang keji. Allah tak suka perbuatan ni. Yalah, laki suka kat laki, perempuan suka perempuan, Allah tak suka. Sebab Allah cipta manusia ni berpasangan, iaitu lelaki pasangan dengan perempuan lah. Perempuan pasangan dengan lelaki. Ni kelihatan 3 untuk ni. Itu perbuatan yang keji dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Iaitu mereka ni melakukan hubungan songsang. Laki bercinta dengan laki, perempuan bercinta dengan perempuan. Pelik kan? Sebab Allah cipta laki ni, laki pasangan dia perempuan, perempuan pasangan dia laki. Tak boleh laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, tak boleh. Jadi itu merupakan amalan yang keji yang mereka buat, yang memang Allah tak suka, Allah laknat. Jadi Nabi Lut alaihissalam pun dia pun berdakwahlah, menyeru kepada kaum dia, beritahu supaya mereka ni stoplah, berhenti daripada laki suka laki, perempuan suka perempuan. Maksudnya hampa laki ni kena suka perempuan, perempuan suka kat laki. Hampa jangan laki suka laki, perempuan suka perempuan, tak boleh. Nabi Lut ni kata hampa kena berhenti, tak boleh buat begitu. Jadi apa yang jadi? Jadi Nabi Lut ni kita siap dah. Kalau hampa teruskan juga, hampa masih tak mau berhenti, tak mau bertaubat, hampa tunggulah Allah turunkan azab. Jadi itu amaran yang diberikan oleh Nabi Lut alaihissalam kepada kaum dia di kota Sadum, supaya berhenti daripada melakukan hubungan songsang. Okey. Perenggan yang ketiga, siapa nak baca? Kak Malu semua lelaki semua ni, ada lelaki semua ni. Okey, Mari mereka bukan sahaja menolak ajar yang dibawa Nabi Lut alaihi salam, malah malah mereka
mengancam. mengancam akan mengusir Nabi Lut alaihi salam jika Baginda baginda tidak berhenti berhenti berdakwah. Pada suatu hari Nabi Lut alaihi salam didatangi oleh tiga orang pemuda kedatangan mereka telah diketahui oleh penduduk Sodom. Sedang Mereka beramai-ramai datang menyerbu rumah. Okey, masih Amsyar. Baik. Jadi bila mana Nabi Lut alaihi salam ni memberi amaran kepada mereka supaya menghentikan daripada melakukan hubungan songsang. Sebab apa? Sebab takut nanti Allah menurunkan azab. Lepas tu bila Nabi Lut alaihi salam memberi amaran, depa ni macam biasalah, umat-umat terdahulu ni macam biasalah, depa ni sangat degil. Umat terdahulu ni depa ni keras kepala, degil. Depa ni bukan setakat menolak apa yang Nabi Lut alaihi salam cakap. Kan? Depa ni bukan setakat depa ni menolak, depa tak mendengar. Depa siap ugut lagi nak halau Nabi Lut alaihi salam ni daripada kota Sodom. Depa kata hang habaq sekali lagi hang hajak pelik-pelik kat kami halau hang keluar dari kampung ni. Kami halau hang keluar daripada kota Sodom ni. Kalau Nabi Lut AS ni tak berhenti daripada berdakwah. Lepas tu pada satu hari ni datangnya 3 orang pemuda. 3 orang pemuda dan dikatakan 3 orang pemuda ni pemuda yang handsome. 3 orang pemuda yang handsome, yang kacak, yang tampan mai ke rumah Nabi Lut alaihi salam. 3 orang pemuda ni yang handsome ni mai dalam keadaan senyap-senyap. Mai jumpa Nabi Lut alaihi salam. Tapi lalas kantu juga orang Sodom ni tahu kata ada 3 orang pemuda yang handsome mai ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Biasalah sebab orang kata Sodom ni depa ni bila depa tahu ada lelaki handsome mesti depa suka, sebab lelaki suka kat lelaki. Kan? Sebab depa ni orang lelaki suka kat lelaki. Bila tahu kata lelaki handsome mai ke kota Sodom ni, depa cukup maulah, depa cari, depa pun pilah ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Pi serbu ramai, pakat pi ramai-ramai pi rumah Nabi Lut alaihi salam. Depa nak tengok 3 orang lelaki handsome tu. Depa nak tengok, depa nak jumpa 3 orang lelaki handsome tu. Depa kata ada pemuda handsome mai tu. Lepas tu kita sambung pada peringkat keempat. Siapa baca peringkat keempat pengalah. Peringkat keempat siapa baca? Hakim baca Hakim. Daniel Hakim baca. Peringkat keempat ke? Ya, 3 orang pemuda. 3 orang pemuda yang bertamu ke rumah Nabi Lut alaihi salam menceritakan hal yang sebenarnya bahawa mereka semua adalah malaikat utusan Allah. Atas nasihat. Atas nasihat malaikat Nabi Lut alaihi salam, anak-anaknya dan orang-orang yang beriman segera meninggalkan kota Sodom kerana Allah
Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan azabnya. Akhirnya musnahlah kaum Sadum ditelan oleh bumi. Tidak seorang pun yang terselamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala kecuali orang-orang yang beriman. Okey, terima kasih Hakim. Baik. Jadi, macam Ustaz cakap tadi, satu hari ni ada 3 orang pemuda. 3 orang pemuda, mereka mai ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Dan pemuda tu sangat-sangat handsome, sangat-sangat kacak dan sangat-sangat tampan. Jadi, cerita tentang 3 orang pemuda yang handsome tu mai ke rumah Nabi Lut. Kaum di kota Sadom ni, penduduk di kota Sadom ni dapat tahu. Jadi mereka semua serbu pergi ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Sedangkan mereka semua ni tak tahu pun yang sebenarnya 3 orang pemuda yang handsome tu merupakan merupakan malaikat. Oh, rupa-rupanya 3 orang lelaki handsome tadi ni, pemuda yang handsome tadi merupakan malaikat rupanya. Mereka tak tahu. Jadi malaikat pun bagi tahu dekat Nabi Lut alaihi salam supaya apa? Supaya ajak anak-anak Nabi Lut ni dan juga orang-orang yang beriman dengan Allah di kota Sadom ni supaya keluar daripada kota Sadom, pindah ke tempat lain. Pasal apa suruh pindah? Sebab Allah nak turunkan azab kepada penduduk kota Sadom yang degil, yang tak mau mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Lut alaihi salam. Rupanya malaikat 3 orang malaikat yang menyerupai pemuda yang handsome tu, 3 orang pemuda tu, malaikat mai sebab apa? Mai nak bagi tahu dekat Nabi Lut supaya keluar daripada kota Sadom, pindah pergi tempat lain. Pindah pergi tempat lain, bawa anak-anak dia dan juga orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beritahu supaya berpindah. Lepas tu bila mana Nabi Lut serta anak-anak dia dan juga orang-orang beriman yang mengikut Nabi Lut AS keluar daripada kota Sadom, dikatakan bahawasanya Allah mengangkat, bayangkan kota Sadom tu, tanah dia ni terangkat naik ke atas. Kota Sadom ni, tiba-tiba tanah dia tu terangkat semua naik ke atas. Bandar kota Sadom tu terangkat naik ke atas. Rumah-rumah pun semua naik ke atas. Naik ke atas, lepas tu Allah kalih. Bayangkan ni buku ni, okey, nampak buku ni? Okey. Bayangkan ni buku. Okey, buku kan. Bayangkan kota Sadom di atas buku ni. Tiba-tiba Allah angkat kota Sadom tu naik atas. Allah kalih, Allah hempuk ke bawah. Hempuk ke bawah. Hempuknya tu. Habis semua, mereka asalnya mereka duduk atas tanah. Naik ke atas, kali-kali, mereka duduk atas ni jadi duduk bawah. Lepas tu hempuk ke tanah balik, semua mereka tenggelam dalam tanah. Mereka semua tenggelam dalam tanah. Nak kata, dahsyatnya azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Nabi Lut AS ni. Sebab apa? Sebab mereka ni melakukan hubungan sunsang. Orang dah pesan dah. Tak boleh bercinta lelaki dengan lelaki. Tak boleh bercinta perempuan dengan perempuan. Kalau hampa nak kahwin, kena perempuan kahwin dengan lelaki. Lelaki kahwin dengan perempuan. Tak boleh. Sama jenis. Jadi habis semua mati. Habis semua mati dan dikatakan ada yang bertukar jadi batu pun ada. Ada yang bertukar jadi batu pun ada. Sebab ada kisah penemuan. Dekat negara Arab lah. Ada kisah penemuan yang di mana orang jumpa batu. Batu bentuk orang. Batu bentuk dua orang lelaki tengah dia peluk. Batu dua orang lelaki tengah dia peluk. Dan dia katakan itu merupakan kaum Nabi Lut AS yang disumpah menjadi batu. Mati di batu. Mereka diazab oleh Allah jadi batu. Sebab tu nampak lelaki-lelaki dia peluk. Itu merupakan kaum Nabi Lut yang depan ni suka lelaki-lelaki kan. Lelaki dengan lelaki, lepas tu mereka bila dia azab, ditelan dalam tanah, bertukar jadi batu. Sebab tu orang jumpa batu menyerupai lelaki dengan lelaki, jumpa batu menyerupai perempuan-perempuan tengah dia peluk. Okey. Sebab itulah
Ada jumpa dah, memang ada jumpa penemuan. Dapat korek tanah jumpa. Memang betul kisah ni. Sebab apa? Sebab apa jumpa dalam tanah? Sebab asalnya tanah tu terbalik. Sebab tu jumpa dalam tanah, dapat tenggelam dalam tanah. Okey, habis cerita tentang Nabi Lut. Kita tengok sikit mukjizat. Mukjizat Nabi Lut, iaitu Allah menyelamatkan Nabi Lut alaihi salam daripada gempa bumi yang dahsyat dan hujan batu yang menghancurkan kota Sadum. Okey. Mukjizat dia, Allah menyelamatkan Nabi Lut alaihi salam daripada terkena azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran dia tidak ada manusia yang terselamat daripada siksa Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Okey, kita ni kalau nak selamat, okey, tak payah sembang kat chat tu. Tak lagi sembang lain. Kita kalau kita nak selamat, kita kena beriman dengan Allah. Kalau kita tak beriman dengan Allah, kita tak ikut apa yang Rasul ataupun Nabi ajar, maka kita tidak akan terselamat. Kita takkan terselamat daripada siksa dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak selamat ni senang je. Kalau nak selamat, kena patuh dengan Allah, taat perintah Allah. Lepas tu, kena ikut apa yang Nabi ajar kepada kita. Itulah pengajaran dia. Jangan ketegak, jangan keras kepala, jangan degil. Habis kisah tentang ya. Kenapa depa kena jadi batu? Macam mana boleh jadi batu? Itu kata disumpah jadi batu. Daripada disumpah jadi batu, depa ni dah hubungan lelaki, angkat bila timbul dari tanah, depa bertukar menjadi batu. Jadi macam mana kita tak tahu, sebab tu semua atas kuasa Allah. Itu semua atas kuasa Allah. Allah kena jadi kutu lah. Contoh kalau hakim tak solat subuh, Allah kata tak pergi hakim ni tu kepala tukar jadi kepala khinzir. Tukar kepala khinzir. Macam mana tukar tak tahulah. Itu semua kuasa Allah. Faham? Sebab Allah ni dia boleh buat apa saja yang dia nak. Kalau dia nak buat sekian, jadilah benda tu. Tapi dengan syarat itu semua atas kehendak Allah. Kalau Allah kata jadi. Kalau Allah kata tak jadi, tak jadilah. Contoh kita ni duk buat bangunan lawa-lawa kan. Buat bangunan lawa-lawa, buat rumah lawa-lawa. Kalau Allah kata rumah tu tak jadi juga. Contoh dah buat rumah dah. Dah buat rumah lawa-lawa, tiba-tiba jadi gempa bumi, rumah runtuh. Sebab apa? Sebab kuasa Allah. Ada juga satu masjid dulu ni, kisah berlakunya ombak besar, tsunami besar di Indonesia. Habis semua rumah runtuh, bangunan runtuh, tapi ada satu je bangunan yang tak runtuh. Apa dia? Masjid. Bayangkan, tsunami, ombak besar ni, habis semua meranak ke rumah. Rumah hancur, bangunan tinggi-tinggi semua hancur. Tapi masjid tak hancur. Pasal apa tak hancur Ustaz? Sedangkan rumah-rumah keliling masjid tu semua hancur Ustaz. Masjid tu buat daripada bata juga Ustaz. Buat daripada kayu juga. Pasal apa tak hancur? Sebab tu semua adalah kuasa Allah. Kita tak tahu macam mana jadi. Tapi pasal apa tak runtuh? Sebab kuasa Allah. Atas kuasa Allah. Allah kata nak buat apa pun Allah buat. Kita tak boleh nak petikai. Sebab kita ni hanyalah hamba sahaja. Kita ni tak berkuasa. Allah ni maha berkuasa. Paling berkuasa. Okey, habis tentang kisah Nabi Lut alaihi salam. Ada apa nak tanya ke tak? Yang tahun 4 ni. Nak tanya apa tak? Yang tahun 3 tunggu noh. Tahun 3 jangan gelap pula. Tunggu sini. Nampak tak mula kelas lagi? Kita tahun 4 ada? Ada soalan tahun 4? Okay, kalau tak ada, tak apa. Kamu bersemua tahun 4 ni saya ucapkan terima kasih sebab masuk kelas. Dah ucap tahniah sebab masuk kelas. Jadi yang tahun 4 ni kamu dah boleh keluar noh. Tahun 4 dah boleh keluar. Sebab Ustaz akan sambung kelas dengan tahun 3 pula. Ya, yang penting kamu semua Ahlaka ilmu. Ya, yang penting kamu semua masuk ngaji, Ustaz ahlakkan semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Laut Badam. Oh ya, laut merah kan. Kisah ni macam mana orang boleh terapung tu. Okey, yang tahun 4 boleh keluar dah. Sekian, Assalamualaikum. Yang tahun 3 tunggu sini. Waalaikumsalam Ustaz.